Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, so kita review sedikit what we had learned previously. Uh, so what we are going to discuss today, basically dia punya basic dia. Interrupt saya ya bila-bila anda bila-bila anda ada keliru apa-apa. Okay, so basically dia punya step ni lebih kurang sama. So saya rasa uh, anda ambil dan letak simpan dalam anda punya minda dengan sebaik mungkin lah kan. Okay, cuma saya buat sedikit adjustment. Saya dah mention previously. Previously saya sebut typical proses dalam PHP database operation ni involve 3 steps. Saya ubah sikit 4 steps. Saya sebenarnya dalam explanation previously ni saya dah sebut all the 4 steps tu kan. Cuma saya make it explicit. Ada 4 step. So anda ambil sedikit masa dan ada ingatkan those steps. Tapi I would like to to point out that ini salah satu especially in terms of instruction yang kita gunakan untuk buat operation database PHP ni, dan ada banyak, at least ada 3 style operation dia. Ada 3 bentuk ada 3 bentuk instruction. Dia ada 3 framework lah untuk buat database operation ni. So saya akan cover hanya 2. Ada satu lagi saya tak cover. Tujuan saya sebut tu supaya anda tak keliru. Bila anda refer dalam internet letter, source code mungkin anda jumpa source code yang lain. Sebab dia pakai framework lain. So framework yang saya tak cover ialah PDO. PDO, saya tak offhand tu saya tak pasti stand for what. Tapi DO tu kata silap saya data object. P tu saya tak pasti. PDO data object. It is fully object oriented database programming. So kebanyakan sekarang ni dia menuju towards object oriented dan itulah diperkenalkan PDO tu. Tetapi PDO ni belum tidaklah sebanyak yang dipakai oleh sebelum PDO tu. So a lot of examples over the internet tidak pakai PDO. Banyak dah yang pakai PDO, tapi majority of the examples tak pakai PDO. Dan yang kita duk guna ni yang tidak pakai PDO lah. Dia panggil MySQLi. So cuma MySQLi ni ada dua bentuk pula. Satu MySQLi procedural, satu lagi MySQLi object oriented. Saya akan cover dua-dua, tapi at least anda kena ambil salah satu. Okay, so yang saya tunjuk sebelum ni MySQLi procedural. Semua ni yang arahan-arahan yang kita pakai sekarang ni MySQLi procedural, bukan object oriented. So sekejap lagi saya tunjuk juga yang object oriented, sebab banyak juga kod yang bercampur dia boleh bercampur antara procedural dengan object oriented. Sorry, minum kopi. Okay, so
anda please cuba follow saya attentively, sebaik yang mungkin. Uh, sebab ini asas dia. Sebab later kita pergi yang mana-mana pun dia kembali pada asas ni. Saya sebut bila anda nak buat programming PHP dan yang involve database operation, ada 4 steps. The first step is to buat connection dengan database. PHP buat connection dengan database atau buka connection lah, buka operation atau nak start operation dengan database. So nak mudah ingat, sebab saya sengaja ambil, anda cuba observe dia punya arahan tu. Kan, untuk buat connection, MySQLi connect. Kejap lepas tu the second step, buat query kepada database tu. Query ni macam kita nak ambil apa data yang kita nak ambil, data table kita, ataupun kita ada banyak table atau kita ada satu table, biasanya banyak. Tapi usually yang kita berminat sebahagian daripadanya. Anda jangan tengok yang latihan kita buat ni hanya 8 records saja kan. Later anda bekerja mungkin 10,000, 500,000 records kan. Jadi selepas kita buat connection, kita nak ambil data yang kita berminat ikut kriteria kita lah. Saya ni masa saya mengajar ni, saya menggerakkan tangan saya ni. Tak start video dah. Okay, the second step kan, first step buat connection, the second step kita buat query. Kenapa buat query? Kerana kita nak dapatkan data spesifik yang kita interested. Selepas buat query ni dia macam dia extract sebahagian daripada data daripada the original table atau original tables lah kan. Saya sebut tables, mungkin query tu query daripada berapa table tapi extract sebagai satu table. Ya tu kalau anda ingat, anda belajar SQL balik, dia adalah konsep tu kan, konsep relational database yang kita gabung beberapa tables dan kita extract data daripada perkara-perkara tersebut. Okey, dan fortunately dia punya instruction pun nama dia instruction dia MySQLi query kan, underscore untuk buat connection MySQLi connect. Selepas tu second step ialah buat query, extract dan instruction dia MySQLi query dan langkah ketiga, sebab bila anda query, anda dapat sub table, anda extract tu dapat table. Tapi sebelum anda display, anda kena point the pointer kan. Kita ada banyak, mungkin ada banyak rows, mungkin ada satu rows kan. Kalau kita ada sama ada kita ada banyak atau tidak, kita still kena buat pointer tu. Maksudnya kita kena tunjuk pada record pertama. Selepas tu barulah kita boleh display data daripada record pertama. So untuk tujuan tersebut, kita kena buat association lah. Pointer kita kepada record pertama. So arahan dia MySQLi underscore fetch underscore association. So kita buat association. So lepas kita dah buat association, barulah kita boleh dapatkan kita buat association tu, kita dah dapat the record yang kita interested kan. Selepas kita dapat record yang kita interested, kita boleh display dalam record. Dan setiap record kan ada banyak fields, so kita boleh display. Jadi nak display tu ialah nama association tadi. Katalah biasa sampel saya banyak guna nama dia row.
eh, $row, row variable lah kan. Variable dalam PHP mula dengan $sign. Okey, role, field name yang pertama. Kalau display field name kedua, role field name yang kedua. Etc. lah. Kan? Okey. So yang tu anda memorize lah kot. MySQLi connect untuk buat connection. Lepas buat connection, kita nak buat query. MySQLi query. Lepas tu, kita kena buat association. MySQLi fetch association. Dan yang keempat, barulah kita boleh display field demi field. Value daripada setiap field tu. Okay. So, second thing dalam for operations tu, kan, anda kena tahu apa yang ada dalam kurungan dia tu. Kan, untuk connection, kita ada 4 items, 4 parameters yang kita kena supply dalam connection. So, butiran berkenaan dengan database tu lah. Database tu berada dalam server mana, nama user ID dia, password dia, nama database tu. Ada 4 items yang kita kena supply lah dalam arahan tu. MySQLi query pula ada 2 parameters. The first parameter ialah connection object. Tadi masa kita buat yang pertama tadi, kita simpan dalam satu variable. So that variable ni kita panggil object lah kan. So that connection object anda kena letak dalam first parameter. Kemudian the second parameter ialah query itself, SQL command tu kan, select star from nama table. Select star from, again, kalau anda terlupa, anda kena go through sedikit lah kan, SQL punya arahan tu. Select star from nama table where, kalau kita nak specific. So, kalau update table, set sekian. Tadi basic SQL operation tu, anda kena tahu juga kan. So basic dia yang kita nak apa dia? Satu nak buat select star from sekian kan. Yang kedua nak insert data. Yang ketiga nak update data. Yang keempat nak delete data. So semua dia panggil CRUD operation tu, create, read, update, delete. So the basic database operation tu anda kena tahulah arahan SQL dia. Okey, untuk fetch associate tadi masa kita buat query pada stack yang kedua tadi, kita simpan dalam satu variable ataupun kita panggil object query lah pula kan. So that object query itulah yang letak dalam kurungan fetch association satu saja. Connect ada 4, query ada 2, buat association ada 1. Kemudian display bergantung pada field kita lah. Kalau ada 5 lah kalau nak display semua field. Tapi dia satu demi satu. Row field name 1, kalau nak satu lagi row field name 2 pula, dia setiap 1. Interrupt saya kalau anda nak make sure anda jelas. Saya break record. Okay. So, ingat the 4 steps dengan dia punya instruction dia. The first step is buat connection dengan database, dan arahan dia, instruction dia, MySQLi underscore connect. Kan, dengan 4 parameter dalam kurungan. The second step buat query, arahan dia MySQLi underscore query. Dalam kurungan ada 2
parameters. The first parameter is connection. The second parameter is the SQL punya query. Bila sebut SQL punya query tu yang macam select star from table. And okay, the third step, ingat the 4 steps. The third step is buat association ataupun dalam kata lain ialah kita nak point to the first record daripada query tu. Dan dia punya dalam kurungan dia ialah object query atau variable query kita. Okay, so selepas kita dah buat itu, selepas kita dah point to the correct record, kita boleh display lah each fields dalam record tersebut. Okay. So kita daripada 4 step tu, saya tunjuk arahan sebenar dia. Tadi kita tunjuk arahan yang tak complete, ni arahan yang complete. The basic arahan yang complete. Ni untuk kita buat, kita nak ambil satu record daripada table tu dan kita nak display that record. So the first instruction is buat connection dengan database tu. MySQLi connect. Ada 4 parameters. The first parameter database punya address. The second one user ID. The third one password. And the last one is nama database tu. So usually bila kita buat connection, kita simpan that connection object tu dalam satu variable. So supaya variable tu meaningful kepada objek tu, kita namakan con untuk connect. Okay, selepas kita dapat connection query, MySQLi query, dan ada 2 parameter. The first parameter ialah connection object tu. Sekejap saya keluarkan ballpen saya sekejap. Okay, the first parameter ialah object connection, and the second parameter ialah SQL query. Since kita nak ambil specific record, kita kena tahu arahan SQL untuk ambil that specific record. And the arahan untuk ambil specific record ialah select star from your table where, sebab kita nak ambil specific record kena ada where. Where nombor ID katalah kita nak ambil ialah yang nombor record tu yang nombor ID dia 333. So ada where lah untuk specific record. So bila kita dapat query, kita simpan sekejap dalam satu variable, kita panggil object query lah ni. Selepas itu step ketiga ialah buat association. Daripada query kita dapat data, kita kena point kepada record tersebut. So arahan dia sekali lagi senang nak ingat. Saya rasa anda duduk sekejap anda boleh ingat lah ni all the 4 instruction. MySQLi fetch association. MySQLi underscore fetch underscore association ada satu parameter, dan parameter tu ialah daripada objek query. Okay. So bila anda dah buat association tu, kan katalah kita ada anda nampak saya draw ni? Nampak tak? Okay, thank you. Kan. So database kita ada banyak records. Katalah tadi bila kita dah buat query, dia extract satu record, tapi ada langkah ketiga ni supaya kita boleh point kepada record tersebut. So bila kita point, dalam ni ada banyak fields. Ada banyak fields. So anda nak display yang mana satu, nak display yang mana satu, cara dia ialah anda ambil variable pointer tu, anda beritahu field mana yang anda nak. Cara tulis dia variable association tu square bracket dan nama field tu lah.
kan. Itu baru untuk satu field, untuk satu field. Untuk anda display field yang lain, kena buat benda yang sama, ya, cuma dengan nama, apa ni, dengan nama field yang lain, kan. So, in terms of instruction, mula dengan, pointer variable tu, kan, kemudian followed by, um, apa ni, followed by, nama field tu lah, kan. Please interrupt saya kalau anda confuse kat mana-mana. Make sure lepas ni anda boleh buat. Hmm. So ini semua ni step step asas. Kejap, kat mana saya tadi? Ini yang saya cerita tadi lah, kan. Pada setiap instruction tu ada parameters dan apa yang tertulis dalam parameters tu. So basically kalau MSSQL query daripada database penuh kita, dia akan extract, dalam kes ni oleh kerana kita cari yang nombor ID 333, dia akan extract 333. Kan. Tapi kita kena buat satu step lagi, ialah macam dia create point, tuju kepada record yang kita nak display. So bila kita dah tuju pada record yang di display, kita boleh mulalah display satu demi satu. Anda interrupt saya . Okey, ini basic. Basic dia hanya 4 baris saja. 4 baris instruction. Ini dah boleh display ni. Okey, dah boleh display. Dia akan dia akan display lah, kan, dengan 4 arahan ni. Dah betul dah. Cuma saya sebut juga best practice dia, best practice dia, yang 4 kurungan ni selalunya kita tulis, kita simpan dalam variable, dan those variable lah yang kita letak dalam ni, kan. Supaya next time anda tak perlu pergi pada arahan ni. Anda nak tukar, anda nak tukar, mungkin database anda berada somewhere else, kan. Database server anda berada somewhere else, just tukar je dalam ni, kan. Jadi yang lain sini tak perlu tukar lah ni, kan. Dan ini pun dengan variable name yang apa ni, ada meaningful, senanglah kita masukkan all the values untuk setiap variable. Actually untuk setiap parameters untuk MySQL Connect lah. Satu lagi yang penting ialah kita check sama ada connection kita berjaya atau tak. Kerana tak berjaya ni mungkin silap nama database, silap user ID, silap password. So ni hanya untuk connection saja, kan. Cuma bila kita expand tu, tapi best practice lah. Bila kita tulis tu, sekejap lagi kalau tak berjaya buat connection, tersilap eja apa, dia ada keluar je message. Kalau tidak tadi, kalau berjaya semua, okey lah. Tapi tak berjaya, tak keluar message apa-apa. Kita pun tak tahu apa problem, kan. Itulah dengan best practice, kita test dahulu connection kita. If kalau anda observe ni ada tadi bila kita simpan con, kan, kita tak tanya jika tidak con ni dia ada berjaya atau tak berjaya lah connection tu. Jika tidak berjaya dengan ada simbol negate punya simbol tu, kan. So jika tak berjaya, kita keluar mesej. Mesej dia connection fail, dah ada some text lah daripada sistem tu. Kenapa fail punya connection. Okay, so itu hanya, ni semua ni untuk connection. Kita ada 4 step tadi, kan. The first step ialah about connection, tapi cara tulis buat connection yang lebih baik, yang sebagaimana dalam ni lah. So anda boleh copy dia bahagian ni.
Hmm. Dan bahagian ni dia tak berubah. Maksud saya sekejap lagi ini untuk display specific record. Kejap lagi untuk update. Update pun anda kena buat connection juga. Dan connection ginilah cara tak perlu ubah. Kan. Saya sebut tak perlu ubah tu sebab kalau dari segi query dia berbeza. Query instruction untuk buat untuk select specific record dengan untuk update dia punya query dia berbeza kan. Tapi dari segi connection dia sama sebab kita masih refer pada the same database dalam address yang sama. Okay, the first step tadi connection dan the second step ialah buat query kan. So buat query ada dua parameters. So buat query MySQLi query ada dua parameter. Parameter pertama connection, parameter kedua anda boleh masukkan arahan SQL atau lebih baik lagi anda buat dahulu simpan dalam satu variable itulah yang anda letak. Supaya tak dapat serabut sangat lah kan dalam MySQLi query. Okey, langkah ketiga ialah buat association. Tapi the best practice sebelum anda buat association, sebab tujuan buat association ni nak display. Jadi sebelum kita display, better kita check dahulu. Masa kita buat query tadi, yang atas tadi, masa kita buat query, dia dapat query tak? Maksud dia ada tak record tu? Misalnya tadi kita query yang nombor ID 3333. Ada tak 333 tu? Kadang-kadang kita tersilap. Sebenarnya 333 tu tak ada, dah terdelete ke sebelum ni dan sebagainya, tak ada. Kan? So kalau anda terus buat association, dia keluar error. So better still, cara yang lebih baik ialah anda kena test dahulu. Buat query tu dapat result tak? So kalau dapat result ni, dia biasanya kita ukur melalui berapa banyak records yang kita dapat. Kalau kita dapat lebih pada satu records, so query itu berjaya. At least query itu menghasilkan result. Tapi kalau kita dapat kosong records, itu menunjukkan something wrong sama ada pada query kita, pada database kita dan sebagainya. Okey, balik semula. Langkah ketiga ialah kita buat association. Tapi sebelum buat association, better kita test dahulu. So nak test ni, kita test result yang kita dapat, row atau records yang kita dapat. So record yang kita dapat mesti lebih daripada kosong. So arahan dia, ni arahan barulah yang better anda hafal lah juga ni. MySQLi 6 rows. Kita bilang berapa banyak row yang dapat. So kalau greater than 0, that mean ada hasil dia, result dia ada. So bila ada result, kita boleh buat association dan boleh display. Bila ada result, kita boleh buat association dan boleh display. Else, kalau tak ada result, kan menunjukkan ada something wrong dengan query kita sebelum ni, so kita keluar message. Okay, so jangan keliru lah yang ni, MySQL 6 rows ni. Ini best practice sebelum kita buat association dan sebelum kita display the data, kita test dahulu. Sama ada query kita yang buat sebelum ni berjaya atau tak berjaya. Okey, ada soalan tak? Dan the best practice juga di akhir operation database kita kena close connection. Kalau tak close, dia masih ada dalam RAM dia. Dia akan performance lebih baik, security lebih baik. So arahan untuk close connection, MySQLi close. Dalam kurungan variable connection kita. Final exam pun ada juga.
Saya tanya juga benda ni. Okey, ada soalan tak? Mhm. So, sekarang ni eee, saya tunjuk daripada basic, daripada basic, sorry, saya tunjuk daripada basic kita punya 4 arahan kan, saya tunjuk yang best practice, benda yang sama tapi best practice, cara tulis yang lebih, baik. Okey, so the next thing ialah, saya selalu sebut sebelum ni bahawa PHP ni, dia adalah skrip yang biasa kita letak dalam dokumen HTML, tapi, nama file kita, extension dia PHP, kan. Instruction PHP ialah skrip yang kita letak dalam dokumen HTML, eee dan dokumen tu bila kita bagi nama pada dokumen tu, extension dia .php walaupun dalam HTML tapi extension dia bukan .html, extension dia .php kerana dalam dia ada PHP. Okey, so bila kita sebut dia adalah dokumen HTML structure HTML lah, HTML head, tutup head, buka body, tutup HTML. So, eh, semua yang PHP ada di dalam bahagian body. Atau ada satu cara lain tulis dokumen yang lengkap, PHP. Saya sebut dokumen lengkap PHP tu maksud dia ada HTML di dalamnya. Satu lagi ialah kita tulis dahulu kan, PHP, tapi sebab PHP ni dia proses, dia tak display. Yang dia akan display ialah yang ada dalam dokumen HTML kan, atau dalam PHP tu ada echo. Tapi sebaik-baiknya echo berada dalam HTML. So kita ada PHP satu sini, kemudian kita ada HTML. So yang kita nak display echo, kita kena buka semula PHP. So anda boleh buat style ni, PHP dahulu, kemudian followed by HTML. So dalam tu kalau ada anda nak dalam HTML tadi ada apa-apa yang anda nak display, anda kena buka semula PHP. Bila saya sebut buka semula ni, dia ada pembuka, ada penutup untuk PHP. So anda ada dua options. Option ni HTML, dalam body dia ada PHP, atau anda tulis PHP kemudian buka the structure HTML, so dalam body dia mungkin ada PHP semula. Saya sebut juga bahawa ini yang lebih lebih digalakkan. This one is more encourage untuk anda gunalah berbanding dengan satu lagi. Okey, ada soalan tak? So similarly, ini 4 baris. Kalau anda buat yang best practice tadi, ada banyak baris, letak je banyak baris tu dalam PHP kita. So, jadi jangan sekejap lagi tengok campur-campur, anda jangan keliru lah kan. Basic dia macam tu. Kan? Yang basic dia kalau berada dokumen HTML, semua yang HTML tu ada, anda kena letak HTML tu, kemudian dalam PHP tu kalau anda perlu buat 20 baris, 100 baris, 1000 baris pun, just masuk je dalam bahagian body dan PHP tu. Interrupt saya lah, ada masalah. Okey. So anda observe, echo ni nak display. Kan?
Anda boleh hanya display satu field saja, daripada 3 atau 4 fields data anda. Kalau dalam assignment 2, at least 7 fields. Anda bergantung kepada keperluan anda nak display apa, berapa banyak anda nak display, berapa banyak fields yang anda nak display. Kan. Saya buka um, saya buka Visual Studio saya. Nampak Visual Studio tak? Tolong respon, nampak Visual Studio saya? Okey. Okey, so yang example tadi saya tunjuk kat sini. HTML, kan. So to complete HTML, kan. So dalam tu dan bagaimana biasa, kalau anda nak buat header ke, tambah je header. Dan itu kalau nak tambahkan, anda nak tambah H1, anda tak boleh tambah H1 di dalam PHP. Boleh, tapi ada cara dia lah, kan. Dan sebab dalam PHP, H1 tu ialah H1 ni dalam PHP adalah sorry semula. H1 ni ialah HTML. So HTML ni tak boleh berada direct di dalam PHP. PHP ni hanya boleh terima arahan PHP saja. Jadi anda boleh nak letak di dalam, tapi kan nak letak dalam kena guna melalui arahan PHP. So antara arahan PHP untuk display something ialah echo. So all these thing, kalau anda nak letak di dalam PHP lah. Saya sengaja tunjuk ni supaya anda jelas beza antara apa yang kita tulis dalam HTML punya parts dan apa yang kita tulis dalam PHP. Kalau ada suatu HTML, anda nak tulis bahagian HTML yang tidak di dalam PHP, anda direct tulis macam biasa. Tapi kalau nak tulis benda tu di dalam PHP, anda kena guna arahan PHP. So antara arahan PHP ialah echo. So jadi H1 tu kena letak dalam echo. Dan letak dalam string lah. Sebab echo ni dia akan display je apa yang dalam string tu. Make sure anda jelas. Similarly, yang ni kita buat association. So mana kita associate dengan record. Dalam record tu ada banyak fields. Dan anda boleh extract the field tu melalui variable row ni. Katalah saya nak extract the first field. $sign row nombor ID. Saya nak extract nombor ID. Bila extract tu maksud saya extract value dia lah. Kan, nombor ID tu. Kan. So anda extract, anda boleh simpan dalam variable tertentu. Setelah saya simpan dalam variable ID. Saya extract tu, saya simpan dalam variable ID. Sekadar saya nak tunjuk bahawa kita boleh tulis dalam pelbagai cara. Saya extract, yang kedua saya extract name. Saya simpan dalam variable nama. Yang ketiga saya extract telefon number. Saya simpan dalam variable telefon juga. Okey. Selepas saya dah extract, saya boleh display lah. Saya echo.
Uh, Teka yang pertama. Nombor ID anda sama juga dengan seseorang ID. Nombor ID anda ialah so bila variable berada dalam string, dia akan display value of that variable. So ini hanya dalam PHP ni. Dalam Java semua tak boleh style tu. Variable tak boleh berada dalam string. Hmm. Uh, So katalah saya nak buat 3 baris. Tadi kita buat 1 baris je. Saya nak buat 3 baris. So ada echo baris kedua. Nama anda pula sekian-sekian, ada echo yang ketiga. So kalau ada echo 3 kali, dia tulis 3 baris tu. Nombor ID anda, nama anda dan 3 baris. Tapi anda kena faham dia tulis 3 baris tu, dia akan bagi pada browser. Ataupun dia sebenarnya dia keluarkan, bila dia proses nanti, dia keluarkan nombor ID anda, dia bagi pada browser. Dia nama anda, echo yang kedua, dia bagi pada browser. Echo yang ketiga, dia bagi pada browser. Dia bagi tu dalam 3 baris. Tetapi browser, bila dia nak display, bila dia terima 3 baris, dia selagi tak ada tag BR ke apa, dia akan tetap display dalam 1 baris. Anda kena faham beza tu lah, kan? Echo ni ialah apa yang server bagi pada browser. Apa yang server, kalau anda echo 3 kali, dia akan bagi dalam 3 baris. Dia echo. Tapi browser, bila dia nak display, dia bergantung pada tag HTML. Selagi tak ada tag HTML yang suruh buat 3 baris, dia akan buat 1 baris je. So, jadi supaya dia buat juga 3 baris, anda kena tahu. Anda kena hantar juga BR kepada browser. Baru dia buat 3 baris. Atau, itu satu cerita ni. Saya ambil, saya simpan dulu dalam ni. Saya 3 variable. Kemudian, saya tutup. Sebab saya nak, katalah saya nak letak dalam table. Instead of letak dalam 3 baris begitu, kan tak cantik, saya letak table. Saya tutup dahulu PHP supaya saya boleh buat table. Boleh tak saya letak table ni di dalam PHP? Kalau letak direct table ni tak boleh. Sebab arahan HTML tak boleh duduk dalam PHP, tetapi kalau anda nak letak dalam PHP, anda kena echo. So kalau nak echo dengan table border pula ni, dia jadi nampak serabut sikit lah kan. So, lepas table kita buat TR ke, ID dan sebagainya lah. Tadi buka TD, tutup TD untuk sel pertama. Buka TD. Tutup TR. Katalah saya hanya buat 2 sel saja. So, saya buka TR. Saya buka TD untuk row kedua. Tadi row pertama, tajuk dia saja. Row kedua mula isi dia lah yang kita nak tulis. TD. Cuma dalam TD ni, nombor ID kita nak letak. Nombor ID tu, nak letak nombor ID. Nombor ID ni berada dalam variable ID. Jadi anda kena buka dahulu.
Uh, sebab kita nak ambil daripada variable, dan variable nak tulis variable tak boleh tulis dalam HTML pula. Anda kena tulis di dalam PHP. So anda kena buka PHP. Buka PHP. Anda echo variable tu, variable ID. Okey, dah. Anda dah echo dah. Anda boleh tutup PHP tu. Ya. So PHP ni untuk isi sebab dia displaykan nombor ID, echo nombor ID saja. Kan. Lepas tu kita punya TD kita buka tadi, kita kena tutup. Jadi lepas tu kita tutup TD, buka TD baru untuk yang satu lagi. TD baru untuk kolom yang kedua pula. Kita kena letak PHP sekali lagi. Setelah kolom kedua kita nak display nama. Kita tutup TD. Tutup TD ni untuk kolom kedua. Tutup T-up untuk row kedua. Sorry, tutup. Okey. Katalah siap kat situ. Jangan lupa table yang kita buka kena tutup. Okey, siap di display di dalam table. Okey, apa yang saya nak tunjuknya, tengok bagaimana kita menggabungkan antara PHP dengan HTML. Dia tak boleh gabung secara direct. Saya kata boleh nak masuk dalam PHP tapi cara dia berbeza sedikit. Yang kena guna echo. Okey, ada soalan tak? Okey, KKO ni. Tolong anda bagi respon sikit. Anda boleh follow dengan elok ke atau macam mana? Anda boleh tulis pada chat. Anda tulis sedikit apa yang ada. Okey ke, KO ke dan sebagainya. Atau tak tahu, anda tak tahu okey ke KO. So ada pelbagai cara lah anda boleh anda boleh apa ni, boleh manipulate cara anda nak display. So sekali-sekali saya nak ingatkan, anda kena betul-betul jelas bagaimana anda boleh mix and match PHP dengan HTML. Okey. Tadi di awal tadi saya dah sebut bahawa arahan untuk buat untuk buat database operation dengan PHP ni, kita pakai MySQLi, dan MySQLi ni ada dua bentuk. Satu bentuk procedural dan satu bentuk object oriented. Bentuk procedural yang 4 arahan tadi, MySQLi connect untuk the first one. The second one, MySQLi query. The third one, MySQLi fetch associate. And the last one ni bukanlah arahan sangat kan. Cara kita extract certain field dan display that field. Okay, so untuk MySQLi object oriented, so dia guna sedikit style object oriented kan. Untuk buat connection, instead of MySQLi connect, dia guna new MySQLi
Tak ada tak ada keyword connect. So dalam kurungan sama je 4 parameters. Cuma cara dia ialah ada keyword new. Okey, so bila keyword new katalah kita simpan dalam ni, so ni sama juga macam tadi ialah connection object, connection variable. So untuk buat query, kalau procedural MySQLi underscore query. Kalau object oriented, kita ambil that variable, kita guna simbol tu. Simbol dash, arrow lah. Arrow query. Connection, query daripada connection. Seolah macam tu lah cara kita baca. Query daripada connection tu. So dalam kurungan dia, kalau kita guna yang prosedur MySQLi query, ada 2 parameter. Satu parameter connection, parameter kedua ialah SQL. So oleh kerana kita dah object oriented ni dia dah beritahu query daripada connection. Jadi connection ni dia dah tahu dah. Maksud dia query daripada atas tu. Jadi dalam parameter dia dah tak perlu parameter query. Jadi tinggal satu je yang perlu anda masukkan. So kalau anda guna object oriented, so dalam kurungan untuk query hanya satu benda je, iaitu arahan SQL untuk buat query tu. Okay, so anda beza ni. So beza dia basically-nya ialah object connection follow by arrow, kan? So dalam kurungan dia satu parameter saja. So similarly untuk buat fetch association, kan, dalam object oriented kita ambil result daripada query tadi, kan, kita arrow kepada fetch associate. Dia tidak lagi MySQLi underscore fetch underscore association. Dia ambil pada variable sebelum ni, fetch association. So dalam kurungan kalau tadi hanya satu parameter, iaitu parameter result pada query. So kali ni kosong, tak perlu dah sebab kita dah tahu dia fetch associate daripada result. So yang empat ni sama je. Okay, so basically-nya untuk object oriented punya MySQLi ni, anda akan, kalau anda nampak arrow punya simbol tu menunjukkan dia guna object oriented lah, kan. So beza dia taklah besar sangat, kan. Masih juga mengekalkan sebahagian besar daripada itu, kan. Arahan query sama juga, arahan fetch associate sama juga, kecuali connection tu tak ada connect, kan. So dari segi kurungan ada sedikit beza lah, kan. Yang ni tak ada beza, yang ni tinggal satu parameter, yang ni tak ada parameter, kan. Sebab parameter dia dah diletakkan sebelum arrow tu. Okey, saya sebut juga sebab source code saya yang saya tunjuk ni kadang-kadang bercampur antara kegunaan ini. Dia boleh bercampur, kan. Cuma kadang-kadang mungkin mengelirukan, jadi saya tak pasti. Ialah secara umumnya sama ada anda guna prosedural ke semua atau anda guna object oriented ke semua. Saya kadang-kadang saya campur macam itulah, kerana untuk buat connection ni kita tak nampak sangat dia punya, kan, kalau guna prosedur tadi nampak, kan. Untuk connection MySQLi underscore connect, kan. MySQLi query, MySQLi fetch associate. So kadang-kadang saya lebih prefer dari segi itulah, dari segi mengajar anda, saya lebih prefer dia nampak jelas dan mudah diingat. Tetapi dari segi programming,
kadang-kadang saya rasa lebih cepat guna kaedah object oriented ni. Ha. So yang tu apa ya, yang penting anda tahu beza antara dua, tapi dia boleh mix and match. Boleh campur, sebahagian guna procedural dalam dokumen sama, sebahagian guna object oriented pun okey, tak ada masalah. Kan. Saya pun dalam kod saya selepas ini pun banyak campur-campur kan. Hmm. Okey, apa yang saya nak sebut lagi tadi? Hmm. Okey, so tadi saya display record tertentu saja. 8.5, 10.5. Saya ambil sikit lagi ni. Kan. Display or record. Saya nak anda observe the basic four step tu masih ada kan. Connection, query, association, and the last one display. Okay, connection. Sama saja. Biasanya connection ni tak berubah. Anda boleh ambil je kod yang sebelum ni. Dan dalam kes ni saya guna MySQLi procedural, MySQLi connect untuk buat connection. Okey, selesai buat connection ya. Yang kedua query, yang ketiga buat association. So untuk query, since kita nak display all daripada table tu, kan? So arahan untuk display sebab yang kedua ialah buat query. Nak buat query, anda kena tahu arahan untuk query all the records. So nak query all the record ialah select, cara yang mudah ialah select star instead of tulis ke semua ni, semua field. Boleh juga cara ni, atau cara yang lebih ringkas, select star. Star ni maksud dia ke semua. Select star from nama table. Select star from table. So lepas tu kita buat query. So anda observe sini, saya dah guna object oriented pula kat sini. So kalau anda tak mau guna object oriented pun okey. MySQLi underscore query. Dalam kurungan ada dua parameter. Pertama parameter connection, yang kedua ialah SQL. Okey, siap. So anda observe step dia tu tak sama kan. Step ketiga ialah kita buat fetch association kan. Cuma yang ini saya gabungkan antara step ketiga dengan keempat. Saya gabungkan. Sebab kali ni kenapa anda tak gabungkan, okey, ini bukan kerana isu bergabung atau tak gabung kan. Isunya step ketiga dan keempat kena buat. Cuma anda kena faham tentang display or records. Bila kita sebut display or records, maksud dia bila kita query di atas tadi, bila kita query daripada table asal dia, kalau ada 8 records, bila kita query kita dapat 8 record jugalah. Kan, sebab kita select star, kita select semua daripada detail. So dia dapat juga 8 record. So dia buat query. Query ni dia extract ni. Dia tak ambil yang asal, dia extract. Tapi bila extract ni dia macam buat copy yang baru. Bila anda dah buat copy, yang ni buat copy yang baru kan. Tapi anda kena buat association sebab nak pergi pada record pertama tu. Nak point pada record pertama. Since anda ada semua record, anda nak display semua record, kan, kalau ada 8 anda nak record. Macam mana? Sedangkan bila anda buat association, dia point kepada point yang pertama. So anda kena buat looping. So nak kena buat looping, saya rasa supaya next time kalau benda looping, anda boleh guna while. Anda guna while ni dia akan looping ke semua kan. So dalam tu anda buat fetch associate simpanan row.
Saya sebut tadi bila fetch associate dia pergi pada rekod pertama. Tapi dengan guna while ni, kali pertama dia simpan rekod pertama dan row point kepada rekod pertama. So dia display echo, dia display semua row kan. So bila dah habis display dia akan pergi kembali pada while. While ni dia akan buat sekali lagi fetch associate. Bila buat fetch associate ni automatic dia punya arrow bergerak pada next record. Jadi the next record ni dia simpan row. Jadi bila anda keluarkan row nombor ID, dia ambil ID untuk next record. So display name untuk next record. Selepas dia dah display tu, dia buat semula sebab while tu dia akan buat sehingga habis record kita. So dia buat tu, dia akan ambil rekod seterusnya sampai habis. So anda akan dapati bahawa akhirnya di display semua daripada database kita. So display all records tu. Okay, so lepas dia dah display all records, saya kata dah siap lah kan. So the akhir sekali buat close connection kita. Kan? Close connection, ini pun saya guna object oriented. Biasanya MySQLi underscore close dalam kurungan ialah connection object. Tapi kalau guna kaedah object oriented, connection object, arrow kepada close, maksud dia close connection object tu. Cara kita baca sebenarnya arrow kepada close, makna dia kita close connection tu. Dan dalam kurungan tak perlu tulis apa-apa dah. Tadi dalam kurungan kalau MySQLi close, dalam kurungan dia ialah connection. Okey, ada soalan tak?